أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى أرواح إخواننا في فلسطين، أصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuhan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan kehidupan kita dengan dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita rahmat dan juga kelebihan untuk kita terus dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hidup kita ini sentiasa dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan sambung kembali bacaan kitab kita, iaitu kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhib An-Nufus, kitab yang membicarakan tentang soal pendidikan jiwa. Kita dah sampai pada surat yang ke-8 sebagaimana telah kita bincangkan, disebutkan sebelum ini oleh pengarang Syekh Ibn Athaillah Sekandari mengenai At-Tawbah. Sebelum ini kita telah dititipkan oleh pengarang dengan satu doa bagaimana kita apabila suatu masa kita berhadapan dalam keadaan bertemu dalam keadaan iman kita menurun. Iman ini dalam pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini iman kita yazid wa yanqus. Iman yang satu ketika kita naik, satu ketika kita menurun. Maka kata pengarang ini adalah Syekh Ibn Athaillah Sekandari, dititipkan kepada kita dengan doa.
Allahumma qulni min dhillil ma'siyah ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkan aku daripada keburukan atau kehinaan maksiat dan kepada kemuliaan ketaatan. Jadi bila dalam keadaan kita ini lemah, iman kita menurun, kita rasa nak buat maksiat. Di saat belum kita nak buat maksiat tadi, kita baca doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk kita meninggalkan maksiat dan mencenderungkan hati kita, anggota kita untuk melakukan ketaatan. Sangat sedap. Dan dia pengarang ini juga memberi tips yang lain, adalah antaranya ziarah kubur dan sebagainya, dan juga menziarahi para ulama, para salihin untuk mendapatkan keberkatan dengan kita menyebut Ya Arhamar Rahim. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Ibn Athaillah setelah daripada itu, bermula hati hamba Allah itu seperti pohon kayu yang dituang dengan air ta'at, dan buahnya syahwat yang dapat oleh hati daripada iman dan yakin dan ma'rifah. Maka buah mata itu melihat kepada perbuatan Allah Ta'ala, dan buah telinga itu mendengar bagi Quran dan hadis, dan buah lidah itu membaca zikrullah dan selawat, dan buah dua tangan dan dua kaki itu berjalan pada berbuat barang yang kebajikan akhirat. Maka pengalaman ini kata bahawa hati kita ini sebagaimana dalam hadis Nabi, hati kita berbolak-balik, sehingga kita membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Kerana hati kita ini diberi nama sebagai qalbun. Qalbun ini dia inqilab, qallaba yuqallibu, dia boleh berubah-ubah. Hati yang selalu dan sentiasa berubah-ubah ini, dalam satu hadis Nabi menyebutkan tahap perubahan hati itu seperti air yang kita masak di atas api. Maka bila air itu sudah capai kepada masak tu, kalau kita tengok api air itu berbuih ataupun menggelegak, kata Nabi SAW, begitulah hati kita berubah-ubah secepat itu, berubah-ubah. Maka Nabi ajar pada kita supaya kita minta pada Allah Ta'ala supaya hati yang kita berubah-ubah tadi tetap kepada taat. Walaupun dia berubah, dia berubah-ubah, tetapi perubahan itu taat kepada taat, kepada taat, kepada taat, lebih taat dan taat. Jadi hati kita ini minta untuk kita sabit, kita tetapkan hati kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Taala. Maka dia kata hati yang boleh taat tadi bagi hamba Allah Taala seperti pohon kayu, pokok yang mana kita tahu, yang kita tanam depan rumah kita, tak kira pokok bunga dan sebagainya, kita siram setiap hari sehingga dia berbunga atau berbuah dengan baik. Kalau kita siram dengan siraman yang baik, waktu yang sentiasa kita siram, istiqamah kita siram dengan kuantiti air yang sepatutnya, dengan baja yang baik, maka dia akan menghasilkan buah, dan hasil pokok yang kita tanam itu menghasilkan yang baik. Yang mana pula hati kita begitu juga, apabila dituangkan dengan iman, kemudian dituangkan dengan yakin, dituangkan dengan ma'rifah, maka dia akan melahirkan buah pada anggota kita yang zahir maupun yang batin, akan menghasilkan anggota kita cenderung kepada taat, jiwa kita juga cenderung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hidup kita ini, hati kita ini
dia gundah gulana. Disebabkan kita tiada pengetahuan, yakni tiada ilmu. Sebab itu kita dituntut oleh Nabi SAW kepada kita menjadikan menuntut ilmu itu fardhatun ala kulli muslim wa muslimah, menjadi kewajipan, fardu ain untuk menuntut ilmu. Kerana dengan pengetahuan tadi, ilmu itu apabila amalan itu dilakukan dengan ilmu, maka hasilnya baik. Contohnya tuan-tuan, kita dah lama beramal dan taat kepada Allah Ta'ala, tapi ada di kalangan kita yang suka kepada beramal tapi tak suka kepada menambah ilmu. Beramal saja, dengar-dengar hujung telinga beramal, buka YouTube, buka Facebook, beramal. Kita diajar oleh Nabi SAW adalah menambah ilmu, bukan hanya kita mendengar semata-mata. Kita kena menuntut. Ilmu itu mesti dituntut, bukan kita dengar-dengar. Bila dituntut, memang kita kena menuntut betul. Bukan kita buka buku macam tu kemudian kita amalkan. Tidak begitu. Sebagaimana kita tahu dalam hadis Nabi SAW mengenai perkara yang asas, yang penting dalam Islam. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam hadis, dalam banyak hadis, tuan-tuan akan dapati ada satu hadis yang bagi kita pelik sikit, unik. Bukan pelik, unik. Sangat unik. Sehingga dimuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadisnya 40. Dalam banyak-banyak hadis, berpuluh-puluh ribu, ratus ribu hadis, Imam An-Nawawi ini dia ringkaskan dalam banyak-banyak hadis itu kepada 40 hadis. Jadi kita kena ada hadis 40 ni, kena ada kat rumah kita. Maksudnya di surau masjid memang kena ada lah. Sebab kalau kita nak baca hadis Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi, Sunan Sittah sebagainya, terlalu banyak kita nak baca. Tapi sekurang-kurangnya ada 40 hadis kita belilah kat kedai, simpan dalam kereta kita, simpan dekat rumah kita. Sekurang-kurang kita bedek satu hari, sebulan lah kita ambil. Sebulan sekali kita baca satu hadis, bermaksud 40 bulan habis kitab itu. Sekurang-kurangnya kita tahu hadis Nabi. Jadi Imam An-Nawawi ini dia kumpulkan 40 hadis ini daripada beribu-ribu, ratus ribu hadis yang lain. Sudah tentu sudah tentu hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi ini hadis yang penting-penting. Walaupun yang dimaksudkan penting-penting itu maknanya tidaklah hadis lain tak penting. Maka 40 hadis ini disusun pula dengan hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir. Maka sudah tentu susunan itu juga mengikut kepentingan. Sebab itu kalau tuan-tuan buka 40 hadis, hadis yang pertama mengenai niat. Dan hadis yang kedua, ini yang nak sebutkan ialah hadis yang bagi kita agak unik. Kenapa unik ni? Ialah hadis ini sangat panjang, menceritakan Islam, iman dan ihsan. Tapi yang uniknya pun, datang Jibril kepada Rasulullah SAW dalam keadaan berupa manusia. Bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah berhadapan dengan para sahabat. Rasulullah tengah mengajar macam ni, sahabat penuh. Datang satu orang yang dalam hadis itu menyebut pakaiannya putih, macam-macam, berhadapan dengan Rasulullah, bertemu lutut ke lutut. Yang ni kita nak sebut adalah menuntut ilmu perlu mempelajarinya betul-betul dengan guru. Bukan kita dengar-dengar. Kita dah jadi satu fenomena tuan-tuan, dengar dalam TikTok, dalam YouTube, kemudian kita amal. Bukan tak boleh amal tuan-tuan, kita boleh amal, tetapi kita tashihkan apa yang kita amalkan itu dengan guru kita. Nanti mungkin ada yang berkata, macam mana Ustaz, guru nak cari macam mana? Banyak sangat guru yang boleh kita tanya. Tapi nak tanya kepada guru, mesti guru yang pada bidangnya. Jangan cross bidang, mesti dalam bidangnya. Itu adab dalam kita bertanya.
adab dalam kita menuntut ilmu mesti kita pelajari daripada guru dalam bidangnya. Sebab zaman sekarang dia campur, dia jadi rojak. Semua para asatizah nak menjawab semua soalan. Bidangnya fiqh, tapi nak menjawab akidah. Boleh jawab isu akidah yang umum-umum boleh, tapi dalam hal-hal yang terkait dengan perkara yang sangat mendalam perlu kepada orang yang dalam bidangnya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala kata, fas'alu ahlad dzikri, itu panduannya. Bila kita nak bertanya, adabnya tanyalah pada ahlad dzikri, orang yang dalam bidangnya. Kalau orang itu dalam bidang tasawuf, maka kita tanya dia mengenai tasawuf. Orang dalam bidang fiqh, tanya dia dalam bidang fiqh. Sebab itu tuan-tuan, dalam handphone kita ni kita kena ada ustaz fiqh, ustaz tasawuf, ustaz akidah, ustaz tentang bab apa, jual beli muamalah, kena ada dalam handphone kita. Supaya bila kita ada masalah dalam hidup, kita boleh roja, kita boleh telefon, Assalamualaikum ustaz, minta maaf nak tanya satu soalan, ataupun WhatsApp, mudah-mudahan dia jawab. Jadi maka terlepaslah kita daripada kejahilan sebagai orang awam. Tapi dah, handphone kita ni nombor telefon yang ada apa dia, macam-macam. Tapi telefon para asatizah, para guru ini tidak ada untuk kita tanyakan soalan. Tapi kena tanya dengan beradab lah. Ini adalah kita nak ceritakan tentang menuntut ilmu tadi. Tujuan kita menuntut ilmu tadi ialah untuk mendapatkan ilmu yang betul. Apabila kita dapat ilmu yang betul, dia akan melahirkan nur, cahaya. Sebagaimana guru kepada Imam Syafi'i memberitahu bahawa an-nuru al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi kalau kita ambil daripada TikTok, macam mana agak? Bukan tak boleh tuan-tuan, boleh. Tapi dari sudut afdaliyah ataupun kelebihan menuntut ilmu, mesti mengambil daripada seorang guru yang betul. Jadi kepincangan dalam masyarakat kita ialah mengambil ilmu mudah, mengambil daripada, bukan daripada guru. Maka bercampurlah kita mengambil ilmu daripada TikTok, entah siapa-siapa TikTok tadi itu. Ada sudut ilmunya, latar belakangnya, kealimannya, kewarakannya. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama dahulu bila dia nak mengambil satu-satu ilmu, dia melihat kepada orang yang nak diambil. Sebab itu dalam hadis Nabi menyebutkan, hendaklah kamu melihat ilmu itu daripada kamu ambil daripada dia. Melihat ilmu itu diambil daripada siapa, daripada mana. Seperti Imam Bukhari rahimahullah, apa setiap hadis yang diambil, hadis sahih yang diambil oleh perawi-perawi hadis tadi, maka dia semayang sunat dulu, dia melihat dulu. Maka datanglah hadis-hadis yang kita baca, sehingga kita temui hadis-hadis yang sahih, ada yang hadis yang dhaif. Kenapa dhaifnya hadis itu? Kerana pada diri orang yang meriwayatkan hadis. Orang yang meriwayatkan hadis tiba-tiba diambil makanan, dibaling di makanan pada binatang. Sehingga hadis yang dibawa itu betul, tapi disebab perbuatan dia tadi itu, dari sudut pandangan para ulama tidak fiqh, maka hadis itu menjadi rendah disebabkan tidak fiqh. Itu menunjukkan bahawa mengambil ilmu itu sangat penting, kerana nak menghasilkan cahaya. Bila menghasilkan cahaya, sebab itu tuan-tuan, banyak ilmu kita tuntut tapi amal kita tidak memberi kesan dalam jiwa kita. Itu puncanya di mana tempat kita mengambil ilmu. Ada orang alim, mutabahhir, ilmunya melaut. Bila ilmunya melaut, belum tentu dia boleh betul pada amal ibadah, ataupun ibadahnya memberi kesan kepada jiwa, belum tentu. Sebagaimana kita selalu ulang-ulang tentang orang yang mengambil ilmu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, tuan-tuan boleh baca mengenai adab-adab menuntut ilmu tadi. Ada orang menuntut ilmu, ada tujuannya lain. Ilmu yang banyak tetapi menjadi ulama su', ulama yang jahat. Itu panjang kalau kita nak bincangkan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Athaillah ini, dia kata bahawa ilmu itu perlu
Hati kita perlu dicurahkan dengan iman, yakin dan ma'rifah. Hati kita di banyak peringkat-peringkat. Imam Ghazali sebut banyak. Peringkat hati kita disebutkan. Kalau bawah sekali disebutkan ialah golongan hati yang ghaflah, hati yang lalai. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang kelalaian hati ini perlu kita jauhi. Wala takum minal ghafilin. Jangan kita termasuk dalam kalangan orang yang lalai. Itu Allah sebut. Kenapa tuan-tuan? Karena peringkat hati ini apabila kita duduk dalam golongan orang yang lalai, termasuk golongan orang awam, itu sudah disebutkan, dikategorikan oleh para ulama, supaya kita melihat, adakah aku ini golongan orang yang lalai? Golongan orang yang lalai ini, kata para ulama, kalau dia mati dalam keadaan su'al khatimah, dia mati dalam keadaan su'al khatimah, sekalipun dia muslim. Bila kita sebut tentang muslim ini, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan, mengenai ada satu kumpulan Badui, dia masuk Islam, beriman, dia syahadah, beriman, ataupun dia jadi Islam di hadapan Nabi. Kemudian mereka pun beramal soleh. Bila mereka beramal soleh, dia mengaku depan Nabi, wahai Rasulullah, kami ini aslam, kami ini sudah Islam, kami ini sudah beriman, amanna, kami sudah beriman kepada Allah. Setelah dia beritahu kepada Nabi begitu, turun wahyu kepada Rasulullah. Allah tegur kepada orang Badui ini yang telah Islam, kemudian mereka beramal soleh. Allah tegur pada mereka, katakanlah wahai Muhammad, mereka itu bukan amanna, tapi mereka itu aslamna. Itu beza antara orang yang Islam, orang yang mukmin. Muslim dan mukmin itu ada bezanya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan pada ayat yang lain juga Allah Ta'ala sebut tentang tidak beriman seseorang itu melainkan telah diuji kepada seseorang itu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi kalau kita lihat dari sudut yang besar tentang peringkat-peringkat hati ini, kita kadang-kadang kita rasa selesa kerana sudah Islam, aku sudah semayang, aku sudah puasa, kita rasa selesa sangat. Belum lagi, tuan-tuan. Sebab dalam agama kita perlu meningkatkan Islam kepada mukmin. Kena tingkatkan. Kenapa? Kerana kita nak selamatkan diri kita daripada jiwa-jiwa yang tadi, muqallibal qulub tadi, jiwa-jiwa yang boleh rosakkan kita, jiwa munafik, jiwa sakit, jiwa keras, jiwa macam-macam. Kalau kita nak lihat pada diri kita, jangan tengok orang, kita tengok diri kita. Aku dah lama semayang, berpuluh tahun semayang. Macam mana sifat aku berubah atau tidak? Menjadi lebih baik atau tidak? Adakah lebih buruk? Kalau lebih buruk, tuan-tuan, sembahyang kita tidak menjadi apa-apa. Amal ibadat kita tak menjadi apa-apa kesan pada jiwa kita. Kalau beginilah keadaannya, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyazbillah, tuan-tuan. Sebab apa kita syok dengan amal ibadat? Sebab itu bila kita menambah ilmu kita baru tahu bahawa amal ibadat yang aku buat ini kalau tidak ditingkatkan kepada kalau tidak ditingkatkan kepada yakin, kita akan bermasalah. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pada awal-awal 5 ayat yang pertama itu menyebutkan, Allah sebut tentang orang beriman, dan orang beriman itu mesti muttaqin, yuqinun, mesti diyuqinun, mesti yakin. Jadi kadang-kadang kita beramal soleh, tuan-tuan, kita tak yakin. Contoh kita ambil ayat tadi. Saya suka dengar imam baca ayat tadi, dan saya ulang balik semula tadi pada awal kita punya pendahuluan tadi. Allah Ta'ala sebut, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ini jelas Allah Ta'ala sebut. Itu acap kali baca, banyak kali kita baca. Tapi macam sejauh mana keyakinan ilmu yang kita baca,
Pengetahuan yang kita tahu tentang ayat ini, macam mana yakinnya kita dengan amal apa yang kita baca tadi. Allah Ta'ala turunkan Quran bukan untuk dibaca-baca sahaja, tetapi untuk diamal apa yang dibaca. Kita pula banyak baca, amalnya tak ada. Jadi itu masalahnya tuan-tuan. Jadi kita nak sabit qulubana ala dinika, kita nak tetapkan hati kita daripada iman kepada yakin kepada ma'rifah. Ma'rifah lagi tinggi lah tuan-tuan. Jadi nak sampai kepada, kata para ulama, sekurang-kurangnya kita mati daripada iman kepada yakin. Sekurang-kurangnya. Jangan kita mati dalam semata-mata Islam semata-mata. Sebab bila kita mati dalam Islam, ramai saja orang Islam yang masuk dalam neraka. Banyak aja. Termasuk kadang-kadang orang tu mengaku Islam tapi dia munafik. Jadi kita bimbang yang itu tuan-tuan. Allah Ta'ala kata walladzina idza fa'alu, dalam ayat sebelum tu kalau tuan-tuan dengar, masih dengar, ingat imam baca tadi, Allah kata innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat ujung ni sebelum tu, sesungguhnya Allah Ta'ala kasih dan sayang kepada orang muhsin. Ni kalau cerita panjang sangat tuan-tuan. Tapi apa yang nak kaitkan dengan perbincangan kita tentang taubat ini, Allah Ta'ala sebut walladzina idza fa'alu fahishah, apabila seseorang itu melakukan fahishah. Kalau fahishah ni mungkin kita biasa baca dalam firman Allah Ta'ala. Saya ingat, dekat masjid lain ni ada satu surau dia tulis kat sini, innas salata tanha 'anil fahsya. Itu fahsya itu fahishah. Jadi apabila seorang itu melakukan fahishah au zalamu anfusahum, fahishah ini kalau dalam ulama menyebutkan fahishah ini dosa yang terkait dengan nafsu syahwat kita. Nafsu syahwat kita. Au zalamu anfusahum, kita buat zalimkan diri kita. Kita zalimi diri kita. Apa Allah Ta'ala ajar pada kita? Ini satu ilmu kita tahu, tapi bila buat beramal, itu masalah. Contoh kita baca ayat ini, berulang kali kita baca ayat ini, tapi amalan tak ada. Itu kenapa jadi gitu? Sebab saya ingat lagi guru saya kata, kita ni pengetahuan bukan main banyak. Tahu itu, tahu ini, baca kitab itu, kitab ini, lepas kitab, lepas habis kitab ini. Jumpa dengan orang sana, ulama itu, ulama, habislah khatam. Sanad itu, sanad ini, hadis itu, hadis ini. Kata guru saya, dalam banyak-banyak itu berapa banyak yang awak amal? Itu semua Allah akan tanya. Semua yang kamu tahu, adakah kamu beramal dengan apa yang kamu tahu? Allah akan tanya itu. Nyaknya kita tuan-tuan. Maka kalau kita ambil satu ayat ini, kita beramal dengannya, kata Imam Al-Ghazali, lebih baik daripada kita khatam 2 kali. Itu Imam Ghazali kata. Contoh ayat ini kita ambil sikit je tuan-tuan, supaya kita boleh beramal. Balik-balik ni kita boleh beramal terus. Simple. Tak perlu ada modal, tak perlu pergi isi borang, tak perlu. Hanya kita tahu ni kita boleh beramal. Allah kata, apabila seseorang itu buat fahishah, ikut nafsu dia, ikut hawa nafsu dia, ataupun dia telah menzalimi diri dia, apa sahajalah, kita tahu tentang diri kita. Orang lain tak tahu, kita tahu tentang diri kita. Sama ada fahishah ataupun zalim terhadap diri kita, dosa terhadap Allah. Allah Ta'ala kata apa? Zakarullah. Amalan dia apabila kita buat salah, buat dosa, buat maksiat, pertama sekali ingat kepada Allah. Ini amalan dia. Very simple tuan-tuan. Ingat kepada Allah. Itu nombor 1. Ada ayat lain dia menyokong tentang ini, tapi nanti jadi panjang tuan-tuan. Saya tak boleh, saya nanti kan dia jadi panjang melarat. Stop kat situ dulu. Bila kita simple saja, bila kita buat satu kesalahan, dosa atau maksiat, pertama sekali ingat dulu pada Allah. Ingat dulu pada Allah, kata para ulama, dalam Quran banyak Allah Ta'ala sebut macam mana cara nak ingat kepada Allah. Ada disebutkan terlalu banyak. Kemudian yang step yang kedua, Allah Ta'ala kata fastaghfaru lidunubihim. Orang yang menzalimi dirinya buat maksiat tadi, lalu dia ingat kepada Allah, kemudian dia minta ampun dengan Allah. Nombor 1, ingat dulu pada Allah, makna zikir, sebut nama Allah dulu. Kemudian dia minta ampun dengan Allah. Fastaghfaru lidunubihim, dia minta ampun dengan segala dosa-dosa yang dia telah buat. Maka Allah janjikan apa?
zikir dan istighfar. Itu tuan-tuan, saya ada satu NGO yang saya jaga dah tahun ke berapa, 7 ke 8 dah ni. Mereka masalah sosial. Apa saya kata, pagi-pagi lepas subuh jangan buang benda lain. Lepas sahaja wirid, mesti tahlil, mesti istighfar, tahlil dan selawat ke atas Nabi. 100, jangan tinggalkan. Kenapa tuan-tuan? Ada 3 perkara ni memang semua ada sandaran hadisnya. Berapa bilangan itu terpulang, tapi Allah Ta'ala suruh, Nabi suruh. Pertama, saya kata kat mereka ni, ialah istighfar itu untuk kita. Sebab kita banyak buat dosa. Bangun-bangun pagi kita istighfar pada Allah. Sekurang-kurangnya 100 kali. Lebih lagi bagus. Kemudian kita tahlil. La ilaha illallah, la ilaha. 100 kali. Kenapa 100 kali kita kena tahlil? Sebab ini hak Allah. Pertama, hak kita, minta istighfar, hak diri kita, minta ampun dengan Allah. Yang kedua, bila kita zikir kepada Allah, itu hak Allah. Kita kena sebut nama Allah, sebab Allah suruh kita sebut dia. Yang ketiga, kita selawat pada Nabi, itu hak kepada Nabi. Nabi suruh selawat pada dia. Maka pagi-pagi kita telah menunaikan hak diri kita, hak Allah dan hak Nabi. Bila berpagi-pagi kita menunaikan hak yang utama ini, Allah akan sempurnakan urusan hidup kita. Selesai. Jadi sebab itu bila Allah Ta'ala kata, orang yang melakukan maksiat, melakukan kesilapan, buat zalim pada diri dia, kemudian dia ingat kepada Allah, kemudian dia istighfar kepada Allah. Allah kata apa? Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak lain yang tidak bukan Allah mengampunkan dosa dia. Illa wa man lam fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang melakukan dosa, apabila Allah Ta'ala suruh kita berzikir, kemudian Allah Ta'ala suruh kita minta ampun, Allah kata aku akan bagi keampunan. Sebagaimana dalam surah lain Allah Ta'ala kata, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Seorang itu apabila diingat kepada Allah, ini ayat ni pun ada kisahnya, nuzulul ayat, tentang orang perempuan jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ada tak ayat yang khusus pada orang perempuan? Hanya orang perempuan. Dia tengok ayat-ayat banyak untuk orang lelaki, kemudian minta dengan Rasul, ya Rasulullah, ayat orang lelaki je, orang perempuan mana banyak? Kami pun nak juga. Sebab orang perempuan zaman Rasulullah, dia ada geng dia, geng muslimat ada zaman Nabi, diketuai oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ini geng-geng wanita tanya ni macam mana ni? Kata Rasulullah, macam mana? Wahyu daripada Allah, bukan daripada aku. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ayat. Allah Ta'ala sebut 10 peringkat manusia. Tapi kalau tuan-tuan tengok 10 peringkat manusia, Allah bermulakan innal muslimina wal muslimat, itu golongan pertama. Kemudian up sikit orang dia, wal mu'minina wal mu'minat, orang lelaki muslim, orang perempuan muslim. Wal mu'minina wal mu'minat, sebutlah orang perempuan kat situ, bangga wanita ketika itu. Allah sebut khusus tuan-tuan. Allah sebut tu. Itu satu-satunya ayat yang digandingkan laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki 10 peringkat. Sebab itu peningkatan Islam dan mukmin itu berbeza. Kemudian wal qanitina wal munfiqina wal mutasaddiqin musaddiqat, sampai yang paling tinggi sekali. Peringkat yang paling tinggi sekali dalam banyak daripada muslim, yang paling tinggi di atas sekali, iaitu wadzakirinallaha katsira, orang lelaki yang ingat kepada Allah banyak. Zakirin, orang lelaki yang banyak ingat Allah Ta'ala. Katsira, banyak. Banyak ni kata para ulama, diulang-ulang. Kalau kita sebut la ilaha illallah, diulang tu banyak-banyak. Zakirin Allah kathira, dan juga disebut orang perempuan juga. Wadzakirat, orang perempuan yang juga ingat kepada Allah banyak. Dan kemudian Allah kata apa? Allah janjikan orang yang ingat kepada Allah banyak, lelaki maupun perempuan, a'addallahu lahum, sama kat sini, a'addallahu lahum maghfirah,
dia zikir, ingat kepada Allah banyak-banyak, Allah ampun dosa dia. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah bagi pahala yang berlipat kali ganda. Jelas tu. Jadi bila kita buat salah, kita ingat pada Allah. Bila ingat kepada Allah, Allah ampun dosa kita. Tapi bagi di kalangan kita, bila sebut zikir ni, alah benda sunat dia ustaz, benda wajib pun susah kita nak buat. Tuan-tuan, ni panjang ni, jadi kuliah duha pula nanti. Banyak benda saya nak sampaikan. Tapi sekurang-kurangnya balik nanti kita boleh amalkan. Jangan kita memandang bahawa zikir ni perkara yang biasa. Bukan. Zikir ni perkara yang sangat utama. Tak percaya tuan-tuan, mari kita tengok. Ayat Quran ada 6666. Ada 6666 ayat. Secara logik kita lah, kita sebut logik, tapi ulama sebut logik kita, wahyu yang pertama turun pasti adalah ayat yang paling penting, dan wahyu yang terakhir turun itu pasti ayat yang paling penting untuk titipan kita, nasihat untuk kita. Wahyu yang pertama surah Al-Alaq, tiga ayat surah Al-Alaq, semua kita tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Tuan-tuan, kalau ayat ni kalau tuan-tuan baca, cuba perhati betul-betul apa yang kita baca. Tapi biasanya orang bila baca ayat ni, oh ini adalah tamadun Islam suruh kita membaca, itu saja kita tahu. Tidak begitu tuan-tuan. Ayat ini adalah ayat supaya ingat pada Allah. Tak boleh tuan-tuan tengok, buka kamus pun boleh faham. Apa maksudnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, ini wahyu pertama tuan-tuan. Wahyu pertama bukan disuruh semayang, tak. Semayang kemudian. Itu tahun hijrah, tahun yang keberapa tu? Menunjukkan sebelum mendapat amal sembahyang, puasa, zakat, haji, Rasulullah itu disuruh oleh Allah supaya ingat kepada Allah. Kuatkan hati, kuatkan iman. Allah Ta'ala sebut, wa idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullah. Itu ayat Quran. Allah Ta'ala kata, apabila kamu bertemu dengan satu kumpulan, satu keadaan, kamu kena tetapkan hati kamu. Tadi, tsabbit qulubana ala dinika. Tetapkan hati kamu. Allah Ta'ala kata apa? Dengan menyebut nama Allah. Idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullah. Tetap hati kamu dengan apa? Ingat kepada Allah. Jadi ayat surah Iqra ini dia mengatakan Iqra. Iqra itu maknanya bacalah olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhan kamu. Kalau saya tanya tuan-tuan, nama Allah siapa? Dah tentu tuan-tuan akan sebut Allah. Maka Nabi menyebut Allah, Allah, Allah banyak-banyak. Duduk-duduk bukit Gua Hira tu, apa Nabi boleh buat? Nak semayang mana ada perintah semayang lagi? Tak ada perintah semayang lagi. Baru ayat yang pertama. Maka Rasulullah duduk dalam Gua Hira itu sebut nama Allah banyak-banyak. Kenapa? Apabila menyebut nama Allah banyak-banyak, menyebabkan hati kita daripada Islam mukmin, muttaqin, dia akan naik level itu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah. So kalau kita pagi-pagi sebut la ilaha illallah 1000 kali tuan-tuan, insya-Allah iman kita bertambah. Tapi kalau pagi-pagi kita sibuk dengan jogging, penuh dekat Putrajaya tu, cycling, pukul 4 pagi sudah ada, tapi zikirnya tak ada, apa kebaikan fisik? Kita punya anggota kita sihat, perut kita kempis, badan kita cantik, di sisi Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Bukanlah kita melarang untuk cycling ke tidak. Kalau dia cycling ataupun dia berjogging, la ilaha illallah, masya Allah lah. Tapi boleh pagi bangun sebelum subuh semata-mata nak buat apa, maraton dan sebagainya. Tapi bila nak ingat Allah, lemah terus. Jadi berpagi-pagi kita itu sebut jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, supaya tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Maka sebab itu kalau tuan-tuan baca surah Iqra, tuan-tuan boleh baca dalam tafsir tuan-tuan. Iqra itu Allah suruh sebut. Iqra dalam bahasa Arab, Iqra itu sebutlah ataupun bacalah olehmu. Siapa? Muhammad. Wahai Muhammad,
Bi ismi rabbikal ladzi khalaq. Nama Allah Al-Khalaq itu adalah yang menciptakan. Allah itu Khaliq, iaitu yang menciptakan. Kemudian Allah sambung lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah oleh Muhammad. Wa rabbukal akram. Allah Ta'ala itu yang bersifat pemurah. Ini kan cerita tentang menyebut nama Allah. So jangan kita pandang remeh terhadap zikrullah, tuan-tuan. Zikir ini kena sentiasa. Kalau kita nak sebutkan terlalu banyak. Jadi dalam bab taubat, zikir sangat penting. Sebab dalam kitab ini, kita dah baca sebelum ini sebenarnya, kata Syekh Ibn Athaillah, seseorang itu nak menjadi jiwanya jiwa bertaubat, pertama sekali mesti zikir. Kerana dengan zikir tadi mencetuskan hati dengan zikir itu digandingkan dengan muraqabah, sehingga tercetus hati menjadi kesedaran untuk bertaubat kepada Allah. Dan ada ayat lain lagi yang menceritakan perihal tersebut. Jadi kita katakan, kita boleh buat kesimpulan bahawa dalam kita nak menjadikan jiwa kita jiwa yang sentiasa bertaubat kepada Allah, supaya hati kita ini kita perlu jaga dia. Kerana hati itu kalau rosak-rosak dia, dalam hadis Nabi menyebutkan itu, kalau baik-baiklah dia, maka hati kita nak jaga dia mesti dengan zikir, kemudian istighfar, kemudian dengan salawat Nabi. Kita dah sebut tadi, zikir, istighfar dan salawat Nabi. 3 perkara kita buat selamat, tuan-tuan. Dan apabila orang yang sentiasa zikir dan selawat, istighfar dan selawat, apapun keadaan dia, sama ada dia ni berilmu ke, sama ada dia ni banyak ibadah ke atau sikit ibadahnya, dia akan terselamat. Kalau tidak ada zikir, istighfar dan selawat ini, kita bimbang, kita beribadat dalam keadaan kita ini seperti, na'udzubillah, seperti iblis. Banyak ibadatnya, tetapi ibadatnya tidak mendatangkan kebaikan untuk diri dia. Maka sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah jadikan kita ahli dzikri, supaya Allah jadikan kita orang yang sentiasa ingat, adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir surah Al-Waqi'ah tentang as-sabiquna ulaikal muqarrabun, itu pun Allah Ta'ala sebut dalam satu riwayat hadis mengatakan, kata Nabi, mereka itu di kalangan orang al-mufarridun. Mufarridun itu apa, kata sahabat? Ya Rasulullah, kata ialah orang lelaki dan orang perempuan yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ingat kepada Allah Ta'ala sangat istimewa. Jadi hidup kita bukan dengan ibadat saja, sembahyang, puasa, zakat, tidak. Datangnya zikrullah itu sebelum puasa lagi. Maka jangan pula esok balik nanti zikir je sembahyang tak mau. Itu dah ilmu hakikat dah. Tidak, kita bergerak sekali, bergerak sekali, sebab Allah Ta'ala kata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sembahyang dan wa la dzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah dalam sembahyang itu terlebih memberi kesan sembahyang kita. Jadi itu sangat penting, tuan-tuan. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sentiasa, Allahumma ja'alna minadz dzakirin wa minat ta'ibin, Allahumma ja'alna minal mutatahhirin. Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita menjadi di kalangan orang-orang yang sentiasa ingat kepadanya. Mudah-mudahan Allah tambah iman dan yakin kita kepadanya sehingga sampai ma'rifatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kebaikan kita dunia dan akhirat. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.